Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Isra' Mi'raj. Isra' diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj ni daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha . Jadi karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ni. Jadi kita sambung balik tentang Isra' Mi'raj ni. Kita baca banyak kali dah. Hari ni kita nak baca pula pertemuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi-nabi . Ulama berbeza pendapat tentang keadaan para nabi yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit. Apakah mereka diperjalankan dengan jasad mereka untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu, ataupun arwah mereka sahaja, ruh-ruh mereka sahaja memang sudah menetap di tempat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ruh duduk di situ, dan roh mereka menjelma dengan bentuk poster tubuh mereka sebagaimana dipastikan oleh Abdul Wafaq bin Aqil. Jadi menjelma pula dah dalam bentuk jasad tubuh ni. Sebagai ulama milih pendapat pertama dengan alasan sebagaimana tegaskan dalam Sahih Muslim. Dari Anas radhiyallahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Musa pada malam aku diperjalankan sedang solat di atas kuburannya." Ini menunjukkan bahawa Nabi Musa diperjalankan dengan jasadnya. Yang Musa tu bukan roh saja dengan jasadnya sekali lah. Ini pendapat lama lah. Lama lah. Jasad dengan roh sekali lah. Hadis ini itu tidak mesti bererti demikian lah. Namun boleh saja rohnya berhubungan dengan jasadnya di bumi. Dengan demikian Nabi Musa boleh menunaikan solat pada saat rohnya sudah menetap di langit. Adapun tentang posisi mereka di langit, berdasarkan riwayat Anas dari Abu Zar dan perkataan Anas, disebutkan bahawa di langit terdapat Adam AS, Idris AS, Musa AS, Isa AS, Ibrahim AS. Namun bagaimana posisi mereka tidak disebutkan. Keadaan mereka itu disebutkan, walaupun dalam riwayat itu disebutkan bahawa Nabi SAW menemui Adam di langit dunia. Disebut jumpa, tapi cara dia jumpa tu dengan ruh kena jasad kan tu aja. Dan Ibrahim di langit ke-6 dah. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata, dalam semua riwayat disebutkan bahawa Nabi Ibrahim berada di langit ke-7. Jika kita mengatakan Mi'raj terjadi berulang-ulang kali, maka tidak ada perselisihan. Kalau tidak, maka pendapat yang paling benar adalah riwayat jemaah. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam riwayat itu, ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim SAW, dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Ma'mur. Itu tentunya di langit yang ke-7. Baitul Ma'mur di langit ke-7. Adapun tentang riwayat menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim berada di langit ke-6 di Syajarah Tuba. Syajarah Tuba, pokok Tuba ni. Kemungkinan itu adalah rumah yang berada di langit ke-6 di samping Syajarah Tuba. Kerana diriwayatkan dari Nabi SAW, di setiap langit terdapat satu rumah yang letaknya sama di atas Kaabah ni. Masing-masing dihuni oleh malaikat. Serayatlah. Dalam kesempatan lain, Al-Hafiz Ibn Hajar katalah, riwayat Qatadah dari Anas bin Malik dan Sa'sa'ah sama dengan riwayat sabit dari Anas yang terdapat dalam Sahih Muslim, yang menyebutkan bahawa di langit pertama adalah Adam, di langit kedua Yahya dan Isa, di langit ketiga Yusuf, di langit keempat Idris, di langit kelima Harun AS, di langit keenam Musa, di langit ketujuh Ibrahim. Imam Zuhri dalam riwayatnya dari Anas dari Abu Zar telah berbeza persepsi dengan riwayat di atas. Beliau tidak menyebutkan nama-nama Nabi dia. Dalam riwayat itu beliau berkata Ibrahim berada di langit ke-6 sahaja dia. Dalam riwayat Syarik dari Anas disebutkan bahawa Idris di langit ketiga, Harun di langit keempat, dan yang lainnya di langit kelima. Dari naskah riwayat yang ada, boleh kita simpulkan bahawa Syarik juga tidak menyebutkan posisi para Nabi secara terperinci, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Imam Az-Zuhri. Pertama dia, Nabi SAW menangis, Nabi Musa AS menangis ketika melihat posisi kedudukan Nabi SAW. Adapun tentang tangisan Nabi Musa AS dan perkataannya, kerana seorang pemuda telah diutus kemudian dariku, tetapi umatnya lah paling ramai, memasuki syurga berbanding dengan umatku. Nabi Musa kata ke Nabi, ke umat Nabi itulah, katakan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Syarik dari Anas disebutkan, aku tidak menyangka ada yang lebih tinggi darjatnya dariku. Dalam riwayat Abu Sa'id, Musa berkata, Bani Israel menyangka bahawa akulah orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Padahal pemuda ini Nabi Muhammad lah, Nabi Muhammad SAW lebih mulia di sisinya daripadaku. Al-Umawi menambahkan dalam riwayatnya, kalau seandainya hanya dia seorang, tentu aku akan merasa senang. Akan tetapi dia ditemani oleh umatnya yang ramai lah. Mereka adalah umat terbaik di sisi Allah SWT. Dalam riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dari bapaknya,
Abdullah bin Mas'ud lah, Ibn Mas'ud anak bapa dia lah. Ketika Nabi SAW melewati Nabi Musa berkata dengan suara yang keras, engkau telah memuliakan dan memberikan keutamaan kepadanya. Jibril berkata, ini adalah Musa. Aku Nabi SAW berkata, dia marah kepada siapa? Jibril menjawab, kepada Tuhannya. Aku berkata, kepada Tuhannya. Jibril berkata, dia mengetahui hal itu dari Tuhannya. Ulama berkata, tangisan Nabi Musa AS bukanlah bererti sebuah kedengkian. Kerana hati setiap mukmin di alam langit bersih dari sifat dengki, terlebih lagi lah hati orang yang telah dipilih oleh Allah SWT. Tangisan Nabi Musa AS hanyalah kerana suatu rasa sesal atas kehilangan pahala yang boleh menaikkan darjatnya. Dia kehilangan pahala itu kerana sikap umatnya yang gemar membantah-bantah yang menyebabkan pahala mereka dikurangi. Setiap Nabi berhak mendapatkan pahala dari setiap pengikutnya. Nabi ni bukan boleh pahala dia. Tak perlu kita kira Fatihah ke apa tak. Kira Fatihah ke Nabi. Pada selawat je. Hal lain itu pahala baca Fatihah kau automatik boleh ke Nabi lah. Selawat ni khusus. Selawat ni khusus. Nabi suruh. Adapun tentang ucapannya yang terdapat dalam riwayat Qatadah dari Anas dari Malik bin Sa'sa'ah, iaitu pemuda, bukanlah untuk merendahkan Nabi SAW, tetapi sebagai pengakuan di atas kekuasaan dan kemuliaan Allah SWT. Dia telah memberikan Nabi SAW kekuatan pada usianya sudah memasuki usia mapan. Usia tua lah. Yang tak pernah dia berikan pada manusia sebelumnya. Jadi ada kelebihan Nabi dah. Walaupun Nabi ni tua sendiri dia, tapi dia macam pemuda lah. Tapi ada setengah nampak lain kata pemuda tu. Sebabnya Nabi mereka dia macam anak lah. Mereka dia pemuda lah. Nabi Musa AS telah memberikan perhatian khusus perihal solat yang diwajibkan kepada umat Muhammad SAW. Pada saat Nabi-Nabi yang lain tidak ada yang menaruh perhatian tentang perihal tersebut. Tentang perihal ini telah diutarakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu. Nabi SAW bersabda, Musa adalah orang yang paling keras di antara mereka ketika aku melewatinya. Musa caga Nabi sekat Nabi dah. Dan yang paling baik kepada aku ketika aku kembali menemuinya. Dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu disebutkan, tak kala aku turun dan bertemu Nabi Musa AS dah. Pergi langit. Saudara Tamaha jumpa tu, turun balik ni jumpa Nabi Musa mula dah. Dia bertanya, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu kepadamu? Ibn Abi Jamrah berkata, Allah SWT telah menancapkan lebih dalam sifat kasih sayang kepada para Nabi dibandingkan kepada selain mereka. Oleh kerana itu, Musa AS menangis kerana rasa kasih sayangnya kepada umatnya. Adapun ucapan Musa iaitu pemuda adalah sebagai isyarat bahawa Nabi SAW adalah orang yang termuda di antara para Nabi lah. Para Nabi muda sekali, lewat sekali lah bangkitnya Nabi Muhammad SAW lah. Al-Khattabi berkata, orang Arab menamai seseorang yang sudah berumur mapan dengan sebutan pemuda selama dia masih kuat. Dia juga kata gitu nak. Kalau dia tua tinggi, putih pun tapi gagah lagi nampak, dia panggil pemuda juga. Orang Arab katalah. Saya dapat menyimpulkan Nabi Musa telah mengisyaratkan pada nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa kekuatan. Meskipun sudah dalam usia yang lanjut, fiziknya tetap kuat sehingga tak heran ketika baginda dan Abu Bakar berjalan bersama-sama memasuki kota Madinah. Kaum muslim memanggil Nabi SAW dengan sebutan pemuda, sedangkan Abu Bakar dengan sebutan syekh orang tua. Padahal Nabi SAW lebih tua dari Abu Bakar sebenarnya. Wallahu'alam. Imam Qurtubi berkata, barangkali hikmah dari pengkhususan Nabi Musa sebagai Nabi yang menyarankan kepada Nabi SAW untuk meminta keringanan kepada Allah SWT tentang rakaat salat adalah kerana umat Nabi Musa sebelumnya juga sudah diwajibkan menunaikan salat, sementara umat yang lain tidaklah diwajibkan dan umatnya merasa berat menunaikannya. Jadi Musa ni ada pengalaman dan umat dia ni diwajibkan oleh Allah SWT semaya juga. Tak berapa nak jaga mana dah. Jadi dia tu sebab itulah Nabi Musa binasihatkan Nabi dia. Kerana Musa berharap agar umat Islam janganlah seperti umatnya, jangan serupa umat dia. Tak semaya mana dah. Ini dapatlah kita ketahui dari pengakuan Nabi Musa AS, aku telah mencuba manusia sebelum kamu dah. Cuba nak suruh semaya banyak sikit, tak jadi bagi dah. Wajib banyak, pakai tinggal teguh dah. Sebagai ulama mengatakan barangkali dari satu sisi tidak ada di antara para Nabi yang punya pengikut yang lebih ramai dan kitab yang lebih besar yang membuat tentang hukum selain Nabi Musa dah. Boleh dikatakan Nabi Musa menyaingi Nabi SAW. Boleh kata begitulah, ni Kristian ramai dah. Yahudi ramai juga. Yahudi Kristian ramai lagi dah. Kristian tu tetap guna Old Testament lah. Taurat tu dah. Boleh kira dah tak? Lepas tu New Testament dan Injil lah. Boleh dikatakan Nabi Musa menyayangi Nabi SAW, maka wajar saja kalau dia mengharap mendapat nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada Nabi SAW tanpa bermaksud berampas apa yang dimiliki oleh Nabi SAW. Juga merupakan satu hal yang wajar kalau Nabi Musa cemas terhadap apa yang akan menimpa umat Nabi SAW. Imam As-Suhaili ni,
berkata, hikmahnya Allah dalam munajatnya, dia melihat sifat umat Muhammad SAW dan dia berdoa kepada Allah SWT agar dia menjadikannya termasuk ke dalam golongan pengikut Nabi SAW. Ada riwayat kata dia sendiri doa kalau boleh jadi umat Nabi Muhammad. Rasa simpatinya kepada mereka adalah sebagai bukti bahawa dia bahagian dari mereka. Lepas tu seterusnya, keajaiban yang disaksikan oleh Nabi SAW di langit yang ketujuh. Pertama, Baitul Ma'mur. Imam Bukhari mengeluarkan dari Anas dari Malik bin Sa'sa'ah. Jibril berkata, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia menjawab salamku. Kemudian dia berkata, selamat datang anak soleh dan Nabi yang soleh. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar umpama telinga gajah. Manakala buahnya pula sebesar tempayan. Daun serupa telinga gajah, buah serupa tempayan. Sebesar tempayan. Jibril berkata, ini adalah Sidratul Muntaha. Ternyata dalamnya terdapat 4 batang sungai. 2 batang sungai jelas kelihatan dan 2 batang sungai yang sama-sama. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini? Jibril menjawab, 2 batang sungai yang sama-sama itu merupakan sungai syurga. Manakala yang jelas kelihatan adalah sungai Nil dan sungai Furat. Seterusnya aku dibawa naik ke Baitul Ma'mur. Dalam kesempatan lain, Imam Bukhari berkata, Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami. Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dan Khalifah berkata kepadaku. Yazid bin Zurai mencerita kepada kami. Sa'id bin dan Hisham menceritakan kepada kami. Kedua-duanya berkata. Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah menceritakan kepada kami. Nabi SAW bersabda, selanjutnya kami naik ke langit yang ketujuh. Jibril ditanya, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril bertanya lagi, adakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Sejurus kemudian malaikat yang menjaga pintu tersebut membuka pintu sambil berkata, selamat datang, sungguhnya tetamu utama telah tiba. Lalu aku mengunjungi Nabi Ibrahim dan beri salam kepadanya. Beliau segera menjawab, selamat datang wahai anak dan Nabi. Seterusnya aku dibawa naik ke Baitul Ma'mur. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, apakah ini? Lalu Jibril menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari 70,000 malaikat akan memasukinya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan memasukinya lagi. Kerana itu merupakan kali yang terakhir mereka memasukinya. Dia masuk sekali tawah. 70,000. Sidratul Muntaha. Tentang sebab penamaan Sidratul Muntaha telah dijelaskan dalam hadis Ibn Mas'ud dalam Sahih Muslim dengan lafaz, perjalananku bersama malaikat Jibril sudah sampai, iaitu di langit yang ke-6. Itulah akhir dari perjalanan makhluk yang dinaikkan dari buminya. Imam Nawawi berkata tempat itu dinamakan dengan Sidratul Muntaha kerana disitulah batasan pengetahuan malaikat. Sekat tu je malaikat. Tidak ada yang boleh melewatinya selain Nabi SAW. Aku tidak bertentangan dengan hadis Ibn Mas'ud yang disebutkan sebelumnya. Nama hadis Ibn Mas'ud disebutkan dalam Sahih kerana itu lebih layak untuk dipercayai. Daripada kata-kata ulama lain lah, termasuk Nabi. Ibn Nawawi telah menyebutkan perihal ini dengan lafaz yang menyatakan suatu ketidakpastian. Ibn Nawawi hebat setama mana pun, kadang-kadang kita tengok ayat dia nampak macam tak pasti kak. Tidak mesti kita pergi ke mahkamah lah. Pendapat Ibn Nawawi, kita cari pendapat lebih kuat berdasarkan dalil. Ibn Nawawi berkata, dihakayatkan dari Ibn Mas'ud bahawa Sidratul Muntaha dinamai demikian. Demikianlah Imam Nawawi menyebutkannya seakan-akan beliau ingin mengatakan bahawa riwayat itu dhaif. Terlebih beliau tidak mengatakan riwayat itu marfu'. Tak sebut pun marfu' sampai kepada Nabi. Imam Qurtubi berkata secara zahir hadis Anas menyatakan bahawa Sidratul Muntaha berada di langit ketujuh. Berdasarkan sabda Nabi SAW, setelah menyebutkan langit ketujuh, kemudian kami naik ke Sidratul Muntaha. Sedangkan dalam hadis Mas'ud disebutkan Sidratul Muntaha berada di langit yang ke-6 pula. Ini jelaslah bertentangan. Nampak hadis itu bercanggah bertentangan. Hadis Anas adalah pendapat kebanyakan ulama dan tentunya sesuai dengan sifat Sidratul Muntaha itu sendiri, iaitu tempat berakhirnya ilmu semua Nabi dan Rasul serta semua malaikat yang dekat dengan Allah SWT. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ka'ab. Apa yang terjadi sebaliknya adalah ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah SWT dan siapa sahaja diberitahu olehnya. Malaikat pun tak tahu apa ada. Sebahagian ulama mengatakan Sidratul Muntaha adalah tempat akhir dari arwah para syuhada. Hadis Anas boleh dipastikan marfu', sedangkan hadis Ibn Mas'ud mauquf. Demikianlah sebahagian ulama menilai kedua-dua hadis di atas tanpa terlebih dahulu menyatukan makna kedua-duanya. Mereka langsung menilai kedua-dua hadis itu bertentangan. Banyak adalah ulama kata bercanggah. Nak tarjih ke agama ikutlah. Padahal sebenarnya hadis Ibn Mas'ud tidaklah bertentangan dengan hadis Anas selama riwayat-riwayat mengatakan seperti itu masih ada lagi.
Kerana ada kemungkinan bahawa pada asalnya Sidratul Muntaha adalah di langit yang ke-6. Sedangkan dahan dan rantainya berada di langit ke-7. Dia kata kita. Ia cuba padukan dua riwayat lah. Ada kata hadis langit ke-6, ada kata langit ke-7. Sidratul Muntaha dah. Dalam hadis Abu Zar radhiyallahu anhu disebutkan Sidratul Muntaha ditutupi oleh berbagai ragam warna. Aku tidak tahu ragam warna itu. Sambungan dari hadis Ibn Mas'ud yang disebutkan di atas adalah Allah SWT berfirman. Bermaksud Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Surah Al-Najm ayat 16. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, maksudnya adalah tempat tidur yang terbuat dari emas. Dalam riwayat Yazid bin Abu Malik dari Anas disebutkan bahawa dimaksudkan dengan ayat itu adalah belalang yang tercipta dari emas. Memaknai ayat itu dengan tempat tidur adalah sebagai perumpamaan lah. Kerana sudah hal yang lumrah jika sebatang pohon dihinggapi oleh belalang dan sejenisnya. Belalang tersebut diciptakan dari emas menggambarkan kecerahan warnanya dan kemampuannya bersinar dengan sendirinya. Itu ada riwayat kata tempat tidur emas dah. Ada kata riwayat kata belalang yang tercipta dari emas, gitulah. Lumrahnya dihinggapi oleh belalang kata tempat tidur dah. Sejenisnya dah. Lepas tu warna yang cerah bersinar-sinar. Wallahu a'lam. Dan boleh saja diartikan bahawa belalang tersebut memang diciptakan dari emas dan diberikan kemampuan untuk terbang kerana Allah SWT mampu untuk melakukan dan menciptakan perkara tersebut lah. Tak pelik kalau Allah nak buat dari emas pun dah. Dalam hadis Abu Sa'id dan Ibn Abbas, para malaikat meliputinya. Sedangkan dalam hadis Abu Sa'id yang terdapat dalam kitab Imam Bahaqi, disebutkan dalam setiap lembar daunnya dihuni oleh seorang malaikat. Dalam riwayat sabit dari Anas yang terdapat dalam Sahih Muslim, maka tak kala Sidratul Muntaha diliputi oleh perintah Allah SWT, ia pun berubah. Tidak ada satu makhluk Allah SWT pun yang mampu menggambarkan kecantikannya. Jadi nampak comel ni nak kau gana Allah Alam lah, comel dah. Ibnu Dahiyah berkata, alasan mengapa Sidratul Muntaha dipilih bukan yang lainnya adalah kerana ia mempunyai 3 sifat, iaitu naungan yang terhampar luas, naungan yang luas, makanan yang lazat dan bau wangi yang mempersonakan. Sidratul Muntaha tidak ubahnya seperti iman yang mencakupi ucapan, amalan dan niat. Naungan bagaikan amal, makanan bagaikan niat dan bau wangi bagaikan ucapan. Seterusnya 3 dah. Sungai-sungai yang dilihat oleh Nabi SAW di ayat 7 lah dah. Sungai-sungai itu sebelumnya telah disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Qatadah dari Anas dari Malik bin Sa'sa'ah. Jibril berkata ini adalah Sidratul Muntaha. Ternyata dalamnya terdapat 4 batang sungai. 2 batang sungai yang jelas kelihatan dan 2 batang sungai yang sama-sama. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini? Jibril menjawab, 2 batang sungai yang sama-sama itu merupakan sungai syurga. Manakala yang jelas kelihatan adalah sungai Nil dan sungai Furat. Itulah secara umum hazah hadis ni ada. Cara ulama macam-macam lah pendapat ulama ni. Dalam riwayat syarih disebutkan ketika dia berada di langit pertama, dia melihat 2 sungai yang mengalir terus menerus. Dia berkata, sungai apakah yang 2 ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah asal sungai Nil dan Furat. Asal-asalnya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan sampai pada sungai lainnya yang di atasnya terdapat istana yang terbuat dari permata dan batu mulia. Dan ketika dia menggerakkan tangannya, ternyata itulah minyak kasturi. Dia berkata, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah sungai Al-Kawthar yang disediakan oleh Allah bagimu wahai Muhammad. Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih berkata, dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, disebutkan dalam syurga terdapat 4 batang sungai, iaitu Nil, Furat, Sayhan dan Jaihan. Kemungkinan Sidratul Muntaha berada di syurga dan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Itu pendapat ulama lah. Ibn Abu Jamrah berkata, perkara yang batin lebih mulia daripada perkara yang zahir. Kerana perkara yang batin telah ditempatkan di alam baqa, sedangkan perkara yang zahir ditempatkan di alam fana, ni alam kita lah dah. Oleh kerana itu yang menjadi tolak ukur adalah sesuatu yang terdapat dalam batin. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan melihat kepada rupa kamu, akan tapi dia hanya melihat kepada hati dan amalan kamu. Jadi Allah tengok bukan rupa semak kita, tapi Allah tengok pada amalan kita dan hati kita bersih atau tidak. Adapun tentang perkataan Jibril, manakala yang jelas kelihatan adalah sungai Nil dan Furat. Dalam riwayat syarih disebutkan bahawasanya Nabi SAW melihat 2 batang sungai yang terus mengalir ke di langit dunia. Jibril berkata kepadanya, dalam riwayat syarih yang juga disebutkan, selain itu mereka melanjutkan perjalanan sampai pada sungai lainnya yang di atasnya terdapat istana yang terbuat dari permata dan batu mulia. Dan ketika dia menggerakkan tangannya, ternyata itulah minyak kasturi. Dia berkata, apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah sungai Al-Kawthar yang disediakan oleh Allah bagimu wahai Muhammad.
Dalam riwayat Yazid bin Abu Malik dari Anas, kemudian setelah dia melihat Nabi Ibrahim, dia berkata, kemudian aku dibawa ke langit ketujuh, sampailah aku berada di sebatang sungai. Di atasnya terdapat khemah yang terbuat dari mutiara dan yakut, dan di atas khemah itu terdapat burung yang berwarna hijau. Atas khemah ni. Itu adalah burung tercantik yang pernah aku lihat. Nabi kata dia. Lepas tu, Jibril berkata, ini adalah kausar yang telah diberikan oleh Allah untukmu lah, untuk Nabi Muhammad. Ternyata dalam sungai itu terdapat bejana yang terbuat dari emas dan perak yang mengalir di atas batu kerikil yang terbuat dari yakut dan zamrud. Airnya lebih putih dari susu. Dia berkata, aku mengambil bejana yang ada di sungai itu. Lalu aku menuang air ke dalamnya. Lalu aku minum. Ternyata air itu lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada kasturi. Dalam hadis Abu Sa'id, di dalamnya terdapat mata air yang mengalir yang disebut dengan salsabila. Mata air itu memancarkan dua batang sungai. Salah satunya sungai Al-Kautsar dan satu lagi sungai Rahmat. Riwayat terakhir ini boleh ditafsirkan dengan dua sungai yang sama-sama yang disebutkan dalam hadis di atas. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Muqatil. Beliau berkata yang dimasukkan dua batang sungai yang sama-sama adalah salsabila dan Al-Kautsar. Sedangkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz Sayhan, Jayhan, Nil dan Furat adalah di antara sungai-sungai syurga. Hadis ini tidak mengubah makna dan maksud hadis di atas. Kerana dimaksudkan dengan hadis ini adalah bahawa di bumi terdapat 4 sungai berasal dari syurga. Dengan demikian tidak ada riwayat menyatakan bahawa Sayhan dan Jayhan berasal dari Sidratul Muntaha. Sehingga sungai Nil dan Furat mempunyai keistimewaan dari kedua sungai itu. Imam Nawawi berkata dalam hadis ini disebutkan bahawa sungai Nil dan sungai Furat berasal dari syurga. Kedua-duanya mengalir dari Sidratul Muntaha, kemudian mengalir ke mana-mana yang Allah SWT kehendaki. Selanjutnya turun ke bumi dan mengalir sehingga kedua-duanya keluar dari syurga. Ini suatu yang logik kerana zahir hadis telah menyatakan demikian. Imam Nawawi ini pegang zahir hadis lah, tak banyak ni. Adapun tentang perkataan Al-Qadiyat, hadis ini menunjukkan bahawa pangkal dari Sidratul Muntaha terdapat di bumi. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya sungai Nil dan sungai Furat keluar dari pangkal Sidratul Muntaha. Dapat kita saksikan bahawa kedua-dua sungai itu muncul dari bumi. Dengan demikian itu berarti pangkal di Sidratul Muntaha terdapat di bumi. Itulah pendapat ulama dah. Kesimpulannya, kedua-dua sungai itu, sungai Nil, Furat, berasal dari syurga yang awalnya keluar dari akar Sidratul Muntaha, kemudian mengalir dan menetap di bumi. Ini membuktikan keutamaan sungai Nil dan sungai Furat kerana keduanya berasal dari syurga. Begitu juga dengan suara Sayhan dan Jayhan. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.